Baik, petang ini kita nak cerita satu topik non-Muslim, kawan atau lawan. Saya kira kita perlu tahu Encik Wan, hari ini kita ada pelbagai agama, bangsa yang kita sama-sama duduk dalam agama Malaysia yang penuh dengan keharmonian ini. Jadi mungkin di awal ni kita nak buka dahulu sedikit mukadimah apa yang kita boleh gambarkan dari sudut topik kita pada hari ini. Sedikit mukadimah. Silakan Encik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih DJ Syafiq. Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan non-Muslim, kawan atau lawan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita hidup di satu negara yang Allah jadikan kita pelbagai bangsa dan agama. Di Malaysia kita ada kita sendiri sebagai seorang bangsa Melayu, kita ada gerakan-gerakan yang daripada kaum Cina, daripada kaum India, dan juga sebenarnya banyak lagi kan kaum-kaum di Malaysia ni kan, kalau kita tengok dekat Sabah Sarawak tu lagilah pelbagai kan, dengan kadazannya, dusun, murut dan sebagainya kan. So bila kita nak lihat konteks hubungan antara manusia yang pelbagai agama ni, sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri Allah telah menceritakan ataupun Allah telah memberikan panduan kepada kita macam mana cara untuk kita saling berinteraksi dan saling berhubung antara satu sama lain. Dan sebenarnya ia berbalik kepada tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Bila Allah ciptakan manusia, Allah ada tujuan kenapa Allah ciptakan kita. Dan salah satu ayat Quran yang sebenarnya sangat memotivasikan saya lah bila saya terlibat dengan Hidayah Center ni. Allah berfirman dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, saling berta'aruf. So dari ayat itu sebenarnya secara peribadi saya memahami bahawa sebenarnya Allah perintahkan kita, bila Allah ciptakan kita manusia kan, lelaki dan perempuan, dan bila Allah jadikan pula kita ni lelaki dan perempuan ni, ada orang Cina, ada orang India, ada orang asli dan pelbagai lagi bangsa di Malaysia, termasuk di Malaysia, kita kena saling kenal mengenal, kita kena saling hormat menghormati, kena saling ambil tahu dan sebagainya. Bila kita hidup dekat Malaysia ni, kalau kita ni orang Melayu, tak boleh hidup orang Melayu sahaja. So kita kena saling berhubungan. Sebab itu perintah Allah SWT, dan dia berbalik kepada objektif penciptaan kita. So saya buka dengan ayat itu supaya apa saja tindakan kita ni, terutamanya berkaitan dengan hubungan Muslim, antara hubungan Muslim dengan bukan Muslim ni, ia berpandukan kepada kitab kita, iaitu Al-Quran itu sendiri. Betul Encik Wan. Sebab kita tengok hari ini tempat kerja kita, tempat tinggal maupun institusi pendidikan kita duduk di pelbagai agama bangsa kan. Kita kena faham antara satu sama lain, insyaAllah. Baik, Cik Wan sendiri merupakan penolong pengurus latihan dan outreach Hidayah Center Foundation. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit bagaimana Encik Wan boleh melibatkan diri ni dalam bidang dakwah yang sebegini. Sebenarnya nak tahu tu sebab dapat selami santuni antara mu'alaf maupun yang golongan bukan Islam. Macam mana Encik Wan sendiri boleh hari ini berada di situ? Okey, saya pun sebenarnya baru lagi lah dalam arena dakwah ni sebenarnya, ataupun sokongan mu'alaf ni kan. Sebab sebelum dengan Hidayah Center ni ada pelbagai kegiatan lain yang saya ceburi. Alhamdulillah bila bersama Hidayah Center ni, ia membuka satu medan dan juga pengalaman barulah kepada saya untuk lebih lagi terjun ke dalam masyarakat, khususnya menyampaikan dakwah kepada orang yang masih lagi belum mendapat maklumat tentang Islam, dan juga kepada golongan ataupun rakan-rakan kita yang baru bersama dengan kita dalam Islam. Alhamdulillah. So di Hidayah Center Foundation ni saya diamanahkan untuk membantu menggerakkan usaha yang pertamanya memberikan kesedaran kepada orang Islam untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. So bila kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam ni, kita kena ada ilmu, kita kena ada kefahaman, dan insyaAllah dengan ilmu dan kefahaman ia boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan Islam dengan lebih baik, insyaAllah, disertakan dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu supaya dakwah kita lebih efektif kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga ditugaskan untuk dari semasa ke semasa mendapatkan ataupun
melibatkan seramai mungkin sukarelawan di kalangan orang Islam untuk bersama kita dalam Hidayah Center Foundation, insya-Allah. Sebab tugas kita bagi kita memang tak cukup dengan beberapa orang saja kan. So dengan banyaknya bilangan orang bukan Islam di Malaysia ni, insya-Allah kita perlukan juga lebih banyak tenaga di kalangan orang Islam untuk kita teruskan tugas kita dalam menyampaikan dakwah ni. Kan bila sebut tentang di kalangan Hidayah Center sendiri, saya kira pasti kena ada tim yang betul-betul kuat, fokus untuk laksanakan kerja-kerja dakwah ni. Saya kira bukan mudah untuk kita nak meneruskan kekuatan ini. Sebenarnya kena ada tim dia yang mencukupi. Betul. Mesti ada pengalaman juga tu di sekitar Semenanjung maupun Sabah Sarawak juga. Alhamdulillah, kita sejak 2015 saya ditugaskan untuk menggerakkan satu tim kita, nama dia Rakan Hidayah. Rakan Hidayah ni satu platform sukarelawan lah yang kita tubuhkan untuk mengajak orang-orang Islam untuk bersama dengan kita dalam usaha dakwah ni. Alhamdulillah, selepas lebih kurang 3-4 tahun ni, 2019 ni kita telah pun menubuhkan banyak tim di banyak kawasan. Disebabkan operasi kita ni melibatkan di seluruh negara, alhamdulillah di setiap negeri kita ada cawangan. So alhamdulillah kita punya tim dakwah ni ada di pelbagai tempat lah. Dan sebenarnya bermula dengan kursus-kursus dakwah yang kita buat dengan program-program outreach yang kita gerakkan. Alhamdulillah dari semasa ke semasa bilangan itu bertambah, dan kita masih lagi lah meneruskan usaha untuk mengajak lebih ramai lagi orang Islam untuk terlibat dalam usaha dakwah ni, insya-Allah. InsyaAllah sebab adanya sukarelawan yang terus serta bersama dengan Hidayah Center, saya kira itu juga dapat membantu sikit sebanyak menggerakkan kan usaha-usaha dakwah kita. Sebab ada mungkin non-Muslim, orang bukan Islam, mereka tak ada niat apa-apa pun, tapi nak tahu. Ada tak kes macam tu? Dia nak tahu saja. Nak tahu untuk? Nak tahu tentang Islam. Oh, tentang okey, alhamdulillah. Memang kita punya pendakwah ni kita latih untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam, sama ada secara peribadi, secara personal ataupun melalui program-program yang kita laksanakan. InsyaAllah dengan pelbagai inisiatif yang kita buat, program dan sebagainya, memang kita berdepan dengan orang bukan Islam. Dalam banyak keadaan memang kita mendapat pertanyaan-pertanyaan daripada pelbagai latar belakang orang-orang bukan Islam, sama ada memang dia bertanya untuk mencari-cari kebenaran, ataupun mungkin pertanyaan itu dia nak tahu lebih lanjut tentang agama Islam. So alhamdulillah dalam banyak keadaan kita dapat jalankan tugas ini, dan alhamdulillah sebenarnya banyak juga penjelasan melalui penjelasan yang kita berikan berkaitan dengan Islam. Dengan hidayah Allah SWT, ada di kalangan mereka akhirnya bersama dengan agama Islam. Alhamdulillah. Sebab mereka pun ada responnya kan, ada juga tindak balas yang perlu mereka tahu, insyaAllah. Moga-moga ada kebaikan yang kita sama-sama temui, insyaAllah. Kejap lagi kita nak sembang lagi bersama dengan Encik Wan. Nak tahu pula, pentingkah kita ni sebagai orang Islam, sebagai Muslim, untuk kita sama-sama bergaul dengan orang bukan Islam dalam kehidupan seharian kita. Yelah kan, hari-hari kita pergi pasar, kita jumpa aunty, uncle kan. Jadi dekat rumah kita pun kita jumpa pelbagai agama bangsa. Macam mana pula dengan kehidupan kita ni untuk kita selami lagi, insyaAllah. Okay? Kita akan rehat seketika, tapi sebelum tu juga ada sahabat-sahabat kita yang sempat coretkan ni di Facebook Go Live BKM FM. Terima kasih untuk anda. Ada Mar WKN, katanya Islam itu indah, Islam itu mudah katanya. Alhamdulillah. Terus serta yang turut komen di sini ada Sofia Safia, ada Umi Hanifa, juga turut yang like di sini. Ada Sofia, ada Mazni, Maria Comel. Okey, macam-macam ni yang like kita ni. Terima kasih. Kalau hari ini duk sampaikan cerita Islam ni, saya kira pasti ada sahabat non-Muslim yang nak tahu dengan lebih lanjut. Ada tak jumpa kes macam tu? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya dengan pengalaman yang sebenarnya tak banyak lagi lah sebenarnya kan, ada maksudnya bila kita, sebab bila kita berinteraksi dengan Muslim, especially bila kita kata nak cerita pasal Islam, walaupun sebenarnya ramai rejection, ramai orang bila kita bahas dakwah contohnya kan, kita jumpa mereka kat shopping complex, dekat kawasan-kawasan awam kan, bila kita kata kita nak, boleh tak kalau kita ambil seminit dua nak cerita pasal Islam, ada rejection, tapi sebenarnya ada yang menerima. Dan alhamdulillah dalam banyak keadaan, termasuk juga program-program lain yang kita laksanakan, ada yang bersedia untuk mendengar penerangan daripada kita tentang Islam. Dan alhamdulillah ada satu peristiwa tu, alhamdulillah, daripada program sekarang ni Hidayah Center kita popularkan program Mosque Open Day, hari terbuka masjid. Kita ajak orang bukan Islam masuk masjid, dan alhamdulillah dengan kehadiran kawan-kawan kita yang Muslim masuk masjid, biasanya bila kita menceritakan tentang Islam, mereka boleh menerima.
penerangan daripada kita mengenai Islam. Dan alhamdulillah dalam satu peristiwa seorang yang saya kenali di masjid tahun lepas, bermula dengan program di masjid, kita memberikan penerangan tentang Islam. Lepas itu kita berhubungan, saya teruskan komunikasi dengan dia dengan niat untuk berkawan dengan dia kan, sebab nampak dia kawan dia seorang non-Muslim yang baik. Ini non-Muslim yang memang kita kena buat kawan. Sesuai dengan tajuk kita ni kan, yang tidak menentang. Dan bila kita berbual tentang agama pun, antara agama pun kita berbual dengan cara yang terbaik kan, dengan cara yang baik, dengan cara terbuka. Alhamdulillah, hingga kan membawa kepada satu keadaan dia sendiri menghantar mesej kepada saya, boleh tak kalau satu hari tu dia minta tolong saya untuk bantu dia untuk masuk Islam. So alhamdulillah, dan alhamdulillah selepas 6 bulan berkawan, hari tersebut kita syahadahkan dia lah. Walaupun peristiwa syahadah ni kalau secara peribadi taklah saya banyak terlibat, tapi sebenarnya bagi kita yang penting ialah bukannya kita dapat Islamkan orang. Yang penting ialah sebenarnya kita dapat sampaikan Islam itu. Sebab itulah sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tugas para rasul. Betul kan. Kita bukannya nak menjadi paksa. Islam tu bukan agama paksa kan. Betul. Kita sampaikan kebaikan, kita sampaikan apa ajaran Islam itu kan. Cara sudut pandang dalam Islam, cara hidup dalam Islam, itu yang penting sebenarnya kan. Okey, kita fokus kepada tajuk kita ini. Bila sebut tentang kita ni sebagai orang Islam, Muslim kan, penting tak kita ni nak bergaul dengan orang bukan Islam dalam kehidupan seharian kita ni, Cik Wan? Okay, baik. Yes, memang penting. Bila Allah ciptakan kita ni manusia yang pelbagai. Bila Allah ciptakan manusia, Allah tidak ciptakan manusia ini semua sama saja dia punya sifat ataupun peribadi dia. Kan kita manusia ni berbeza dengan malaikat. Malaikat ni Allah ciptakan malaikat semuanya tunduk 100% taat perintah Allah SWT. Tetapi manusia Allah berikan pilihan dengan akal mereka, dengan hati mereka untuk pilih mana yang baik dan buruk. Dan dengan disebabkan itu, manusia di atas dunia ni ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Dan bila kita dijadikan sebagai seorang Islam, bila kita rujuk kepada panduan hidup kita iaitu Al-Quran, kan, Allah perintahkan kita untuk bukan sekadar untuk kita selamatkan diri kita saja, bukan sekadar untuk kita saja masuk syurga, tetapi Allah perintahkan kita juga untuk mengajak orang lain juga pergi ke syurga Allah SWT, orang lain juga kepada agama Islam, orang lain juga untuk sembah Allah Tuhan yang satu. Maka disebabkan tanggungjawab kita untuk berdakwah, untuk sampaikan Islam, sebab itu kita kena bergaul ataupun kita kena berkawan dengan orang bukan Islam, supaya mereka mendapat mesej yang benar tentang Islam. Kalau mereka tak masuk Islam sekalipun, sekurang-kurangnya mereka ada info tentang Islam, mereka tidak menentang Islam. Mereka tak ada masalah dengan Islam. Dan mudah-mudahan dengan usaha-usaha dakwah kita kan dengan lebih baik insya-Allah, dan yang paling penting ialah hidayah Allah SWT. Hidayah Allah ni turun insya-Allah dengan berkat pada usaha-usaha kita yang kita laksanakan. Pertolongan Allah itu akan datang antaranya dalam bentuk hidayah, dan mudah-mudahan lebih ramai kawan-kawan kita, kalau kita ada jiran, kalau kita ada kawan, mungkin kawan sekolah lama kan, yang kita dah lama kenal, ataupun termasuk mualaf-mualaf kita yang masih ada lagi ahli keluarga yang masih belum Islam, kita sampaikan Islam dengan baik kepada mereka. Sebab itu kita kena, pentingnya untuk kita bergaul dengan kawan-kawan kita bukan agama Islam. Kan itu usaha dakwahnya kan. Ada setengah orang fikir kita ni nak dakwah ni kena pergi pintu ke pintu rumah ke kan. Tapi ada sahabat pendengar kita yang berikan tips, share juga katanya kadang-kadang kita ni hanya tunjukkan kebaikan je. Buat yang baik-baik, apa Allah suruh tu dah sangat-sangat terbaik dah tu kan. Menjadi sebagai seorang Muslim yang ikut syariat, okey, kita hanya buat yang baik-baik. Supaya orang di sekeliling kita pun nampak, orang sekeliling kita pun tengok kan. Seperti juga sahabat kita ni ada kongsikan, Cik Wan, Al-Nia Aqilah di Facebook Kolah Hikam FM, dia berkongsi cerita lah. Ada kawan Muslim saya yang minat ziarah masjid. Dia suka pergi Masjid Putrajaya, dan alhamdulillah saya dan sahabat Muslim yang lain sudah bawa dia ke sana. Itu salah satu pentingnya dan kelebihan kita berkawan dengan orang bukan Islam. Yes. Kalau pengalaman kita lah, alhamdulillah, kalau kita ada kawan non-Muslim yang macam yang tadi mesej tadi yang katanya minat nak datang masjid. Masjid ni sebenarnya satu tempat yang paling sesuai untuk kita menceritakan tentang Islam. Kalau kita nak bandingkan antara aktiviti kita dekat luar, kan kita pergi street dakwah, kita pergi shopping kompleks tempat-tempat awam, kan memang kita kalau aktiviti macam itu memang itu aktiviti yang bagus juga, tapi kita ada cabaran kita untuk nak cari jalan macam mana akhirnya kita ceritakan tentang Islam kepada non-Muslim yang kita jumpa dalam aktiviti luar. Tapi bila orang datang masjid, setakat ni 3 tahun pengalaman saya, bila non-Muslim datang masuk masjid, kita cerita pasal Islam, seorang pun tak ada yang kata saya tak nak dengar pasal Islam.
saya tak suka Islam, tak ada. Okey. Semua memang ready, tadah telinga. Kan memang ready dengar apa yang kita nak sampaikan. Tapi dia bergantung pada masa mereka lah. Ada yang kata tak boleh lama kan. Tapi memang tak ada penentangan. So alhamdulillah kalau ada kawan-kawan datang sedia datang masjid, ajak kan? Tapi yang penting bila datang masjid ni kebenaran pihak masjid lah. Jangan main bawa masuk je kan, sebab kita ada undang-undang juga dekat negara kita ni. So kena pastikan ikut prosedur yang betul lah. Kalau peraturan dia kena pakai pakaian elok akan ditutup. Tapi Masjid Putrajaya tu memang antara masjid yang memang biasa kan, muslim masuk. So memang dia dah ada dah tim dakwah kat situ yang sampaikan Islam. So alhamdulillah satu usaha yang baik. Itu satu usaha yang sangat baik, itu usaha dakwah yang perlu kita terapkan kan, insya-Allah. Okey, baik. Bila kita nak berkawan dengan orang bukan Islam hari ini kan, sebenarnya apa bentuk hubungan antara Muslim dengan bukan Muslim yang dibenarkan dalam Islam? Kita ni boleh ke hantar makanan ke kan, kita nak berhubung macam mana kaedahnya, Cik Wan? Baik DJ Syafiq. Satu soalan yang menarik. Mungkin kalau kita nak tengok bentuk hubungan yang dibenarkan dalam Islam, kita balik pada Al-Quran, panduan hidup kita. Satu ayat yang juga sangat menarik perhatian saya bila saya faham ayat ni. Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat maksudnya Allah tidak melarang kamu apabila kamu bersama dengan orang yang tidak memerangi kamu secara fizikal, qital, dan juga tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Kamu hendaklah kamu boleh melakukan kebaikan, tabarruhum. Tabarruhum, dan juga berlaku adil dengan mereka. Ini ayat sebenarnya golongan ini merujuk kepada golongan non-Muslim. So bila Allah guna perkataan tabarruhum dikatakan bir ni satu kebaikan yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita tahu pengertian bir ni bahasa Arab, dia bukan kebaikan biasa-biasa. So bila Allah gunakan perkataan bir dalam ayat tersebut, menunjukkan bahawa sebenarnya dengan non-Muslim yang tidak memerangi kita dan tidak menghalau kita dari tanah air kita, kita kena berhubung dengan mereka, kena jadikan mereka kawan, malah mungkin kena berbuat kebaikan yang sangat baik dengan mereka. So itu yang pertama daripada Quran kan. Yang kedua, kita tengok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hidup Nabi. Kisah Nabi berdepan dengan pelbagai golongan non-Muslim, dan bila Nabi berdepan dengan Muslim, sama ada baik ataupun yang menentang Nabi, Nabi tunjukkan contoh tauladan yang baik kan. Dan kalau kita tengok daripada sirah Nabi, macam-macam kisah yang kita boleh contohi. Sama ada Nabi berdepan dengan non-Muslim baik. Antara non-Muslim yang baik, pak cik dia, Abu Talib. Bila Abu Talib sakit, Abu Talib yang pertahankan Nabi daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Bila Abu Talib sakit, Nabi pergi ziarah Abu Talib. Nabi ada seorang orang pembantu dia, budak tu beragama Yahudi. Dan bila budak ni, pembantu dia ni nak meninggal dunia, sakit, budak ni sakit, Nabi ziarah budak ini, dan Nabi ajak dia masuk Islam. Dan bila budak ni tanya ayah dia boleh tak masuk Islam, ayah dia tak ada masalah. So Nabi berbuat baik kepada non-Muslim yang baik. Nabi juga sebenarnya berdepan dengan non-Muslim yang menentang Nabi. Antaranya kalau kita tahu kisah Taif. Nabi pergi Taif, Nabi dibaling batu. Walaupun malaikat offer dekat Nabi, nak tak kami hempap gunung dekat orang Bani Saqif kat Taif, sebab mereka menyakiti Nabi dengan lemparan batu. Tapi Nabi tak balas dendam. Nabi doakan supaya orang Bani Saqif di Taif mendapat hidayah. Begitu juga Nabi berdepan dengan Abu Sufyan, yang juga salah seorang pemuka Quraisy yang sangat-sangat berhebat menentang Islam masa zaman fasa dakwah Nabi di Mekah, mengetuai orang-orang kafir untuk dalam peperangan menentang Islam. Tapi akhirnya bila Abu Sufyan di pasal peristiwa Fathul Mekah, Nabi memaafkan orang-orang Quraisy, orang kafir, termasuk Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Walaupun sebenarnya anytime Nabi boleh balas dendam, tapi Nabi akhlak baik, Nabi tak balas dendam, Nabi memaafkan, dan alhamdulillah mereka mendapat hidayah, termasuk Abu Sufyan. Itu dia, jaga akhlak, jaga adabnya kan. Dan banyak lagi last minute kisah banyak kan. Banyak lagi kisah tu yang kita kisah. boleh sama-sama contohi. Betul. Tapi hari ini kalau boleh kita sama-sama menjaga komunikasi akhlak kita, bercakap kita dengan golongan bukan Islam, saya kira kita tunjuk yang baik-baik itu, insya-Allah ada sedikit sebanyak kesannya kepada di sekeliling kita, insya-Allah. Bila Cik Wan sebutkan tips tadi, saya kira banyak kita boleh jadikan kawan sebenarnya kan. Orang yang banyak kawan ni
ni orang kata tak rugi sebenarnya. Kan kita berkawan dengan aunty uncle ke sekalipun, betul, mereka pun sebahagian daripada kehidupan kita seharian, kita bertemu mereka, nak berurusan dengan mereka. Jadi saya kira sangat-sangat sesuai untuk kita sama-sama santuni antara satu sama lain. Teman-teman Malaysia ni penuh dengan masyarakat majmuk kan. Sambil-sambil tu ada sahabat kita berikan pandangan, Cik Wan, dari Hana Wanci. Katanya pamerkan yang indah-indah tentang Islam. Sebab sahabat saya pun ada orang asli memang minat dengan Islam. Bila baca status WhatsApp tentang agama, selalu dia ucap amin, amin. Selalu juga bertanyakan tentang hal-hal agama. Itu sangat baik sebenarnya kalau kita tulis di media sosial kan, dekat WhatsApp ke Facebook ke kan, perkara-perkara yang baik-baik. Komen Cik Wan hari ni. Kalau yang pertama tadi dia kata pamerkan keindahan Islam kan, sama ada melalui akhlak kita ataupun melalui mungkin kata-kata mesej-mesej yang kita sampaikan. Yes, kalau pengalaman kita ataupun pengalaman peribadi saya lah dalam Hidayah Center ni, bila kita berdepangan dengan Muslim, sebab apa mereka ni masih lagi salah tanggap ataupun salah faham tentang Islam dalam pelbagai perkara. Kan dengan soalan-soalan yang mungkin mereka tak menunjukkan mereka tak faham tentang Islam. Banyak keadaan disebabkan mereka ni tengok orang Islam tu sendiri. Disebabkan mungkin akhlak ataupun mungkin sikap orang Islam yang tidak menggambarkan sebenarnya agama Islam. Sebab itu masih ramai di kalangan non-Muslim yang confused ataupun salah tangkap tentang Islam. So saya setuju dengan message tadi ataupun pandangan tadi. Kita kena tunjukkan, at least kalau kita tak ada kemampuan untuk sampaikan berhujah dengan baik dengan Islam, kita tunjukkan akhlak yang baik, insya-Allah. Sebab banyak juga pengalaman kita kan, ada satu kes juga saya dapat daripada seorang yang datang Hidayah Center nak masuk Islam. Saya tanya, uncle, kenapa uncle nak masuk Islam? Saya nak masuk Islam sebab saya di office, saya ada kawan-kawan, saya ada staff saya yang beragama Islam. Mereka semua akhlak baik, mereka semua mengamalkan Islam dengan baik. Saya rasa Islam ni agama yang baik. Sebab itu hari ni uncle datang, uncle nak syahadah. So itu saya rasa pentingnya untuk kita sebagai orang Islam berdakwah melalui bilhal, dakwah secara akhlak juga, insya-Allah, sebab ia boleh memberikan persepsi yang baik kepada Muslim juga kan tentang agama Islam itu sendiri. Itu dia. Baik, Cik Wan juga dah pun lama dalam Hidayah Center. Pasti ada cerita-cerita yang best yang boleh dikongsikan bersama dengan sahabat pendengar. Dan kita nak tahu, apabila cerita menyantuni sesama bukan Islam ni, termasuk yang berminat dengan Islam, ada tak apa-apa yang betul-betul terkesan di hati Cik Wan sehingga hari ini yang boleh jadikan sebagai satu panduan untuk hidup kita? Okey. Yang pertamanya, ni yang terlintas buat masa ni kan, pengalaman dalam 2-3 tahun ni. Yang pertamanya, bila kita bersama dengan mu'alaf kan, bila kita bersama dengan mu'alaf, kita tahu mu'alaf ni bila dia masuk Islam, dia ada cabaran-cabaran yang dia hadapi. Sama ada cabaran keluarga, cabaran kerjaya dan sebagainya kan. Dan bila mereka masuk Islam, mereka meninggalkan mungkin kesenangan, maupun mungkin meninggalkan keluarga sebab keluarga buang mereka kan. Tapi saya selalu pesan pada mu'alaf, kalau ada kursus-kursus yang saya kendalikan, kalau saya berdepan dengan mu'alaf, saya selalu pesan kat mereka, kalau boleh, walaupun kita dibuang, walaupun kita ditolak, ditinggalkan oleh keluarga, kita jangan sekali-kali putuskan hubungan. Sebab yang pertamanya, Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk kita terus taat kepada yang pertamanya mak ayah kita, dan juga dengan kaum kerabat kita. Kan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kata kan, Allah perintahkan kamu untuk sembah Allah Tuhan yang satu dan berbuat baik dengan mak ayah. So bila Allah kata berbuat baik dengan mak ayah, Allah tak kata bila masuk Islam berbuat baik dengan mak ayah yang Islam. Kalau mak ayah kita masih belum Islam, kita kena buat baik juga. Malah mungkin akan menarik mereka untuk bersama Islam kalau mereka nampak akhlak anak dia yang baik kan. So dalam banyak keadaan itu yang saya selalu share dengan mu'alaf lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dalam aktiviti-aktiviti dakwah yang kita lakukan, sebenarnya ada satu peristiwa yang baru-baru ni terjadi lah. Saya pun tak boleh nak sebut spesifik sebab kita rahsiakan pengislaman dia. Dalam satu event yang kita buat, sebenarnya masa tu Chinese New Year. Alhamdulillah, kami dah bertahun-tahun kami buat Chinese New Year open house. Bila kita buat, ramai orang Cina datang, dan orang Cina datang pun, yang Cina yang datang pun alhamdulillah semua menerima kan, menerima bentuk program yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan mereka mendapat persepsi ataupun mereka punya tanggapan masuk Islam bukan masuk Melayu sebenarnya. Walaupun mereka masuk walaupun mereka masih walaupun mereka masuk Islam, mereka masih Cina.
Kan? Itu yang kita nak tunjukkan. Dalam satu program itu saya nampak ada seorang aunty ni. Seorang aunty ni dalam keadaan bising-bising tu kan, saya nampak aunty ni dia seorang-seorang. Saya pergi ke aunty ni and then mula cerita pasal, mula berbual lah. Dalam dakwah kita ni kita punya step dakwah tu. Dia bukan jumpa je macam terus nak cerita macam tak. Kan Allah pun kata ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dia kena hikmah. Dia ada step-step dia. So saya jumpa aunty tu start dengan perbualan umum. So bila start umum cerita akhirnya saya divert pergi ke perbualan dakwah. Dan bila masuk bulan dakwah, alhamdulillah, last sekali bila saya tanya, anti percaya tak sebenarnya Tuhan ni satu? Yes, saya percaya. Dan saya percaya, dan juga dia percaya Nabi Muhammad itu Rasul, dan dia pun sebenarnya sudah tidak mengamalkan agama dia kan, dan juga dia sudah lanjut usia. Dan saya kata anti sebenarnya sudah Islam, kan sudah Islam, anti nak tak ini syahadah? Kalau nanti nak syahadahkan, saya sekarang pun saya boleh syahadahkan nanti. Nanti saya panggil kawan-kawan tu jadi saksi. So daripada situ sebenarnya alhamdulillah masa tu juga ada syahadah. Walaupun peristiwa macam tu taklah banyak, Syafiq. Sebenarnya 1-2 je. Kita pun taklah hebat sangat kan. Tapi menunjukkan kat situ sebenarnya di keliling kita ni ada ramai, bagi saya ada orang macam tu sebenarnya yang mungkin mencari-cari kebenaran ataupun mungkin menanti-nantikan kita untuk datang kepada dia menceritakan tentang Islam. Kita pun bila nak syahadahkan dia, bukan kita syahadahkan terus, kita cerita dulu, betul-betul fahamkan dia tentang Islam kan, tentang Allah. Allah itu ada. Minggu lepas Tuan Oli ada cerita pasal konsep asar. Itu juga skrip kita, asar, Allah itu ada, Allah itu satu, kan, tentang Al-Quran dan juga tentang revelation ataupun tentang Nabi Muhammad SAW. So dia boleh terima tu semua, sebenarnya dia sudah Muslim dan peluang untuk kita invite. Sebab dakwah tu sebenarnya invite. Kita bukan sekadar sampaikan. Kalau kita ada peluang, kita closing the sale, kita ajak dia masuk Islam. Dalam keadaan kita tidak maksa. Dia tak nak masuk Islam, tak apa. Kan kita just sampaikan kan. Tapi kalau dia nak masuk Islam, insya-Allah kita mudahkan supaya dia bersama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dia bersama dengan kita pergi ke syurga Allah SWT. So sebenarnya ramai orang macam tu. So sebab itu kalau kita nak berkongsi mesej Islam ni dengan seluas, dengan seramai mungkin masyarakat, kita kena banyakkan usaha-usaha, sama ada usaha tu secara individu ataupun secara berkumpulan. So alhamdulillah kita Hidayah Center kita buka peluang sebenarnya untuk Muslim kan bersama dengan kita dalam aktiviti dakwah kita. Dan kalau boleh saya promote macam mana ada aktiviti macam mana cara-cara untuk mereka. Yang pertamanya alhamdulillah untuk kita kita ajak kawan-kawan kita yang Muslim untuk bersama kita. Kita ada Kelab Rakan Hidayah. Boleh pergi ke FB dekat website kita www.hidayahcenter.org.my. Dekat situ ada bahagian daftar sukarelawan. So boleh daftar sukarelawan kat situ. So kita akan salurkanlah. Kalau dia duduk dekat satu kawasan tu, kita akan pass kepada Hidayah Center kawasan tu. Yang kedua, kalau dia tak mampu nak contribute, nak sumbang dari segi tenaga, sibuk dan sebagainya, boleh contribute dari segi kewangan ataupun sumbangan. So kita open juga. Manalah tahu nanti dengan sumbangan dia ada pengislaman yang kita dapat, ada usaha-usaha dakwah kita sampaikan, dapat kita salurkan kepada mereka yang perlukan, terutama golongan mualaf. Dengan sumbangan tu mereka pun dapat pahala, insya-Allah. So untuk sumbangan, pergi juga ke www.hidayahcenter.org.my. And then kat situ pun ada satu bahagian infak. Klik infak tu, insya-Allah akan pergi ke projek dana kita lah. Kita buka kepada sumbangan kepada orang awam. Dan boleh juga hubungi kita punya nombor telefon 0341089669 0341089669. Boleh bertanya tentang sukarelawan dan juga infak. Kita punya kaki tengah pun tengah standby tu kat office untuk menjawab panggilan, untuk bertanya dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. Mungkin di hujung ni satu soalan yang mungkin kita boleh dapatkan pandangan Encik Wan sendiri. Adakah dakwah tu kepada bukan Muslim menjadi satu kewajipan ataupun kita nak buat pilihan, nak pergi, tak nak tak payah, ataupun aku just ikut je kehidupan ni, kehidupan ni ke macam tu je. Okay, baik Haji Syafiq. Secara ringkasnya, dakwah itu satu kewajipan. Kalau jika saya faham daripada Al-Quran, banyak ayat yang sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah tuntut kita untuk kita berdakwah. Sama ada bila kita berdakwah tu, insya-Allah kita akan dapat pahala, kita akan dapat kejayaan. Ataupun bila kita tak buat dakwah, kalau kita sembunyikan Islam kita, Allah mungkin akan berikan kita balasan yang buruk. Kan? Sebab Islam itu harus disampaikan kepada semua, kan? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Tidak aku utuskan kamu Muhammad melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan kepada semua manusia. Bila Nabi kita diutuskan untuk semua manusia, Nabi sudah meninggal dunia, kita penerus tugas Nabi, kita kena sampaikan juga Islam kepada semua, termasuk mereka yang masih belum dalam agama kita. So sebab itu bagi kita, insya-Allah sama-sama kita
tunaikan tanggungjawab kita dengan semampu kita, insyaAllah. Ya. Dakwah itu satu kewajipan. Dan di Hidayah Center, insyaAllah kita sediakan platform ataupun kita sediakan kursus-kursus yang sesuai. Kalau nak tahu macam mana cara untuk berdakwah, insyaAllah kita boleh bantu untuk kongsi ilmu, insyaAllah. Ringkas, Fafik, kita hujung minggu ni kita banyak program. Latihan dakwah kita buat hujung minggu ni. Sekarang ni Alhamdulillah, daripada hari ni sampai hari Khamis, kita sedang buat satu kursus dakwah untuk guru-guru asatizah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di Melaka. Alhamdulillah sedang berlangsung. And then Sabtu Ahad ni kita ada di Pasir Gudang, di UiTM Pasir Gudang, di Putrajaya, di Seremban, di Hulu Langat, di Kudat dan juga di USM Pulau Pinang. Itu kursus dakwah yang sedang berjalan ataupun yang akan berjalan minggu ini, insyaAllah. So kita alu-alukan. Kalau nak berhubung dengan saya pun boleh, insyaAllah, untuk bertanya, sebab saya kongsi general je kan. So boleh hubungi saya di 012 661 5745. 012 661 5745. Ni untuk urusan latihan dakwah, insyaAllah, sebab saya incas latihan dakwah. Banyak pengalaman tu Cik Wan. Sebenarnya masa pun kita dah tak banyak ni sebenarnya ni. Sampai dah di penghujung pertemuan kita, insyaAllah kalau ada rezeki, ada masa, kita akan jumpa lagi untuk sesi pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Dan kita doakan semoga perancangan dan juga program-program aktiviti yang dibawakan oleh Hidayah Center, insyaAllah, semoga terus berjaya, beroleh manfaat untuk semua masyarakat, insyaAllah. Terima kasih. Semoga dapat jumpa lagi Cik Wan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.